pagi ni saya pun terkejut juga saya apabila media awam ni melaporkan Perikatan Nasional menafikan dakwaan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk menghadap Sri Tiga Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Jadi, pejabat Ketua Pembangkang secara memaklumkan kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial adalah palsu. Dia memanglah sebelum itu adalah kenyataan bertarikh 6 Januari yang tular di media sosial katanya bahawa Perikatan Nasional merafak syukur kerana usaha untuk menyelamatkan negara mendapat ihsan Sri Paduka Baginda. Saya kata saudara, apa benda lah dia orang ni. Memanglah sejak akhir-akhir sekarang ni macam-macam dilakukan. Tapi di sebalik kenyataan, saudara, kenyataan langkah Dubai, bahawa adanya SD mula 118, naik 120, tiba-tiba saudara, ahli parlimen Bukit Gantang, itu Datuk Syed Abu Hussein Al-Hafiz, dia mengulangi kenyataannya bahawa katanya sekurang-kurangnya 8 orang lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen terbabit dijangka katanya akan mengisytiharkan sokongan pada sidang parlimen akan datang. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Syed Hussein. Di saat mereka mengatakan ada 118, 120, saya tiba-tiba sekarang ni kata Datuk Seri Hussein ada 7 dan mungkin 8 akan melafazkan sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa musim sesi persidangan parlimen yang bermula pada 26 Februari mendatang, saudara. Dan saya agak pelik lah saya kata. Ini memang saya kata pelik. Kenapalah masih didengung-dengungkan lagi. Contohnya, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanusi Makno, dia mendakwa katanya Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Astaghfirullahalazim, tak habis-habis lagi. Yang hormat, saya rasa mungkin malam letih sangat menyanyi maknanya saudara. Katanya dia sebenarnya saudara, beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Tapi dia tak ada pula nak memaklumkan serta perinci tentang jumlah SD itu. Tapi macam Presiden dia lah, cukup jumalah. Sudah cukup jumalah. Semua tunggu hari saja kata. Di sinilah saya katakan sekarang ni, siapa tipu siapa? Kenapa sanggup mereka menularkan kenyataan yang penuh dengan dusta? Apa matlamatnya untuk mereka berdusta, berbohong, menipu rakyat? Sebab saya kata sekarang ni, siapa tipu siapa sekarang ni? Di saat mereka menularkan kenyataan tersebut, Datuk Seri Syed Hussein dia kata ada 8 orang akan sokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi soal sekarang ni, kenyataan mana yang nak dengar? Kenyataan mana? Apakah kenyataan-kenyataan ni? Sebab Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga pun mengeluarkan kenyataan bahawa surat kononnya tular daripada pejabat Ketua Pembangkang itu adalah palsu katanya. Jadi sekarang terbukti sekarang ni mereka bermain tak. Yang saya melihat mereka yang menggembar-gemburkan suasana ni bukannya pimpinan saya, kecuali Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi. Lain semua pemain-pemain media sosial. Soalnya apa mereka dapat? Kenapa diwujudkan suasana begini? Saya faham. Mereka berusaha untuk mewujudkan suasana di mana berlaku ketidakstabilan politik. Sebab Januari ini, kita hari ini dah masuk 7 bulan saya. Minggu depan pelaburan sudah pun masuk, mencurah-curah masuk ke negara kita. Jadi apakah ini merupakan tindakan melakukan sabotaj terhadap negara kita? Di saat kita mau memulihkan ekonomi negara, saat itu mereka melontarkan dalam begitu, apakah mau menggugat keyakinan pelabur? Saya bimbang kalau itu dilakukan, saya tak tahulah bagaimana sejauh mana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertegah ataupun tidak terhadap pencatut-pencatut ini. Dan sebenarnya, apa sebenarnya saya?
Sedangkan saudara, Tok Mat Hassan dah bercakap. Sebab nama beliau juga dikaitkan. Mula-mula kata Tok Mat Hassan calon Perdana Menteri. Bila dapat 120, akuan bersumpah daripada kalangan ahli-ahli parlimen, termasuklah daripada UMNO Barisan Nasional, calon untuk jadi Perdana Menteri adalah Tok Mat Hassan. Saya pun tepuk dahi, saudara. Mana mungkin timbalan Presiden UMNO sanggup mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh partinya. Dia bukan kaling-kaling jawatan sebagai timbalan Presiden. Hubungannya begitu akrab dengan Yang Mohd Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu, saya kena ingat, Tok Mat selalu pesan. Dia kata, kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Kalau rasa nak ambil alih kerajaan, tunggulah PRU16 nanti. Tapi nampak sekarang ni, macam-macam strategi diatur. Kononnya, move dan strategi untuk menumbangkan kerajaan Madani. Dan malahan, sekelompok agamawan politik pun, ya sepatutnya mereka tak sewajarnya menularkan kenyataan begitu. Saya melihat, saudara, pimpinan daripada UMNO khususnya yang berada dalam kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka mantap. Tak ada masalah. Tapi kenapa? Kenapa dikeruhkan suasana? Saya lihat, saudara, matlamatnya lain tak ada. Adalah untuk mengkucar-kacirkan keadaan. Saudara, sekali lagi saya nak ulangi balik. Saya nak ulangi balik, saudara. Sebab saya dah pernah lapaskan benda ni 2-3 malam dulu, saya. Bagaimana kalau kita lihat gaji ahli-ahli orang politik, saudara. Gaji menteri ada 60,000, gaji menteri besar, gaji ahli parlimen 52,000. Gaji ahli Dewan Negeri sampai 30,000. Saudara, begitu juga penjawat awam. Ada yang KSN dapat 40,000, KSU 30,000. Yang JUSA A, JUSA C, JUSA B dan sebagainya dapat 30,000. Tapi gaji minima B40 berapa, saudara? 1,500. Begitu juga kalau kita tengok pula GRC, CEO TNB ratusan ribu, saudara, CEO Petronas ratusan ribu, CEO Maybank, CEO Khazanah, CEO Sam Debi, CEO CIMB, semua main ratus ribu. Rakyat dapat apa? Orang politik yang menjadi yang berhormat, menteri dan sebagainya, dan mereka sekarang bergelar sebagai ahli parlimen, puluhan ribu mereka dapat. Rakyat dapat apa, saudara? Yang sibuk sangat mewujudkan suasana ini seolah-olah kerajaan yang hari ini dalam keadaan tidak stabil, akan berlaku peralihan kuasa. Apa anda dapat bila anda melontarkan cerita itu? Saya khawatir kadang-kadang anda boleh tersalah langkah. Kesan daripada salah langkah itu, akhirnya anda mungkin dijemput untuk berada di Bukit Aman bagi tuduhan mengkhianati negara. Malahan, bila saya baca kenyataan-kenyataan, dulu Yang Muhammad Sultan Ibrahim yang bakal mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan Agong pada 31 Januari. Baginda sebenarnya telah pun memulakan akan mulakan tugas pada 13 Januari. Baginda jelaskan. Baginda lebih banyak masa untuk memikirkan soal Johor. Bukan nak jumpa dengan orang, bukan nak jumpa ahli politik yang sekat tiang ni. Jadi sebelum itu nak diselesaikan satu persatu di negeri Johor khususnya. Itu matlamat tuanku. Jadi tuanku dah bagi tahu tak ada langsung ruang untuk orang politik ni nak turun, nak serah pada tuanku. Untuk aku bersumpah dan sebagainya. Tak ada. Tapi itulah yang dimomok-momokkan. Kenapa, saya? Sebab itu saya tanya, siapa yang berbohong? Siapa yang berdusta? Siapa yang mencipta dusta? Bagi saya mudah, saya adalah kerana mereka mau menutup keadaan gelojak di hati mereka sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah akan naik mahkamah 18 Januari. Sebab itu disebut 18 Januari ini nanti akan berlaku ledakan dan sebagainya. Sebab dia akan menghadapi mahkamah pada 18 Januari. Lebaran itu Tuhan saja yang tahu di hatinya. Saudara, kemudian pihak SPRM sudah pun memulakan siasatan satu persatu. Bukan hanya melibatkan pimpinan tertentu, saudara.
Kalangan orang keliling pak menteri pun sudah disiasat, saudara. Saudara lupa ya, saya pernah bercakap, saya pernah mengatakan bahawa SPRM sudah pun melengkapkan siasatan sekitar dalam 200 siasatan terhadap pemimpin tertentu, dan kertas siasatan itu berada di pejabat negara. Itu keadaan saya. Sebenarnya mereka mencipta naratif sebegitu. Sebab saya katakan, siapa yang berbohong? Kenapa mereka perlu berbohong? Kenapa mereka menipu rakyat? Supaya pemikiran rakyat dipesongkan daripada isu yang sedang bergelumang sekarang ini, apabila kerajaan Madani sedang membogilkan satu persatu kebejatan, penyalahgunaan kuasa, korupsi, kronisme, nepotisme, amalan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, pimpinan terdahulu.